Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam pendidikan kesihatan dengan unit yang ke-11. Okey, tajuk unit ke-11 ini adalah penjagaan keselamatan diri dan kita akan bincangkan topik hari ini adalah keselamatan ataupun kita akan bincang secara lanjut tentang pengaruh rakan sebaya. Okey. Okey, untuk kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran untuk PDPR kita pada pagi ini. Okey, objektif yang pertama adalah untuk memahami pengaruh positif dan negatif rakan sebaya. Okey, dan juga yang kedua supaya kita dapat membezakan pengaruh negatif dan negatif rakan sebaya, dan akhir sekali bagaimanakah untuk memilih rakan dengan bijak. Okey, baik. Apakah itu rakan sebaya? Baik, rakan sebaya ini adalah sekumpulan orang yang berada dalam lingkungan umur yang lebih kurang sama dengan kita, yang hampir sebaya antara satu sama lain. Contohnya kalau kita sekarang ni baru umur 11 tahun, okey. Kamu umur 11 tahun, jadi rakan-rakan sebaya kamu mungkin berumur 9 tahun ataupun 12 tahun. Ataupun mungkin juga ada yang berumur 9 tahun. Okey, maksudnya dalam lingkungan umur kamu yang saiz badannya lebih kurang sama besar macam kamu. Okay. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya juga banyak mempengaruhi sikap dan akhlak remaja. Inilah sebab kita perlu mengetahui apakah itu pengaruh rakan sebaya dan memahami pengaruh positif ataupun pengaruh negatif daripada rakan sebaya kamu. Dan oleh itu, kamu perlu mengetahui pengaruh positif dan negatif rakan sebaya dalam lingkungan kehidupan seharian supaya kita dapat membezakan rakan yang baik ataupun rakan yang tidak baik. Baik, kita tengok apakah pengaruh-pengaruh positif daripada rakan sebaya. Okey, contoh di sini yang pertama adalah untuk pengaruh positif, contohnya menghormati rakan, menghormati orang tua, menghormati guru, okey, rajin belajar, jujur dan juga menepati masa. Pengaruh negatif pula adalah seperti penyalahgunaan bahan inhalan seperti bahan-bahan hisapan ataupun bahan-bahan yang dihidu seperti ikam dan juga dadah dan sebagainya. Yang kedua, menghisap rokok. Yang ketiga, ponteng sekolah dan juga aktiviti buli. Ini adalah pengaruh negatif daripada rakan sebaya. Baik, jadi seterusnya cuba kamu senaraikan, okey, sebagai tugasan di rumah kamu, gunakan buku latihan pendidikan kesihatan yang kamu ada, yang masih lagi banyak berbaki yang kita belum gunakan. Jadi senaraikan pengaruh positif dan pengaruh negatif rakan sebaya kamu, rakan-rakan yang berada di sekeliling kamu. Okey, cikgu mahu kamu senaraikan 3 pengaruh positif rakan-rakan kamu dan juga 3 pengaruh negatif daripada rakan-rakan kamu. Cuba kamu fikir dan renungkan apakah pengaruh-pengaruh positif dan pengaruh-pengaruh negatif rakan-rakan sebaya kamu. Okey, baik. Kamu boleh siapkan di rumah sebagai tugasan ya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok apakah positif dan negatifnya daripada pengaruh rakan sebaya. Kita perlu mengetahui pengaruh positif dan negatif rakan sebaya dalam kehidupan seharian. Kenapa? Kerana pengaruh rakan sebaya sama ada positif atau negatif akan memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Okey, dia memberi kesan yang sangat besar kepada kehidupan seharian kita kerana pengaruh positif ini akan menjadikan kita seorang yang positif, manakala pengaruh negatif pula akan memberikan kesan yang buruk kepada kehidupan kita dan imej yang tidak baik kepada keluarga kita juga. Jadi mari kita bantu Farid untuk memilih rakan sebaya yang positif agar dia dapat menjadi seorang murid yang baik dan berakhlak mulia. Jom kita tengok rakan-rakan yang berada di sekeliling Farid. Okey, rakan yang pertama adalah yang bernama Hasnah. Hasnah ini adalah seorang yang menjadi suri teladan ataupun role model, okey, dalam kalangan kawan-kawannya. Yang kedua adalah John dan Atan yang suka melepak. Yang ketiga adalah Zali dan Kudin yang suka mengulang kaji pelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Zita yang seorang yang pemarah. Jadi manakah pengaruh yang positif dan manakah yang pengaruh yang negatif? Siapakah yang boleh dijadikan sebagai kawan dan siapakah yang tidak boleh dijadikan sebagai kawan? Jadi kalau Hasnah ini seorang suri teladan ataupun role model, ini adalah pengaruh rakan yang positif, dan juga Zali dan Kudin juga yang rajin mengulang kaji pelajaran. Jadi ini juga adalah pengaruh yang positif. Manakala pengaruh yang negatif adalah daripada John dan Atan yang suka melepak dan Zita seorang yang pemarah, di mana sikap-sikap ini adalah sikap yang negatif yang harus kita jauhi.
Sini kita tengok rakan-rakan yang lain pula. Okey, kita ada Robert dan Gopal yang suka membantu rakan. Raju, Ahmad dan Hameng yang menghormati rakan-rakan dan juga Iwan yang suka membuli. Jadi di sini kumpulan-kumpulan kawan Farid yang harus dijadikan contoh yang positif adalah Robert dan Gopal yang suka membantu rakan dan juga Raju, Ahmad dan Hameng yang menghormati rakan-rakan dan juga mungkin menghormati guru-guru dan orang dewasa. Di mana manakala Iwan pula yang suka membuli rakan-rakannya, ini haruslah dijauhi supaya kita tidak terikut-ikut perangainya yang suka membuli orang lain. Okey. Jadi inilah bagaimana kita boleh bezakan pengaruh positif dan negatif untuk memilih rakan-rakan yang baik. Ikut yang positif dan tinggalkanlah yang negatif. Okey, bagaimanakah kita ingin meninggalkan perkara-perkara yang negatif daripada rakan sebaya kita? Okey, situasi yang pertama di sini, contohnya Ramli sering tidak hadir ke sekolah. Dia cuba mempengaruhi Zarid supaya mengikut sikapnya yang negatif itu. Okey, Ramli ni seorang budak yang suka ponting sekolah. Jadi dia ingin mencari rakan yang boleh sama-sama ponting sekolah seperti dia. Jadi mempengaruhi Zaris supaya mengikut sikapnya. Jadi Zaris pun berbincang dengan rakan-rakan sebayanya yang lain tentang situasi yang dihadapinya. Jadi situasi yang kedua, Zaris dan rakan-rakan berbincang tentang cara untuk mengatasi pengaruh negatif Ramli. Jadi cara yang mereka bincangkan adalah dengan mengatakan tidak jika dia mengajak kita melakukan perkara yang negatif. Kita mesti berani mengatakan tidak kepada rakan-rakan yang mengajak kita melakukan perkara-perkara yang negatif. Dan kesimpulannya adalah kamu juga sepatutnya tidak terpengaruh dengan sikap negatif daripada rakan-rakan kamu seperti Ramli. Jadi contoh di sini rakannya yang perempuan ini dia akan cuba menasihati Ramli agar berubah menjadi seorang yang baik. Inilah contoh teladan yang baik, di mana kalau ada kawan-kawan kita ingin melakukan perbuatan yang negatif, kita seharusnya cuba sedaya upaya untuk menasihati kawan-kawan kita supaya berubah menjadi seorang yang lebih baik. Baik, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Selepas ini, cikgu akan berikan kamu link kepada soalan kuis kita dan juga link kepada kehadiran untuk kelas pada pagi ini. Okey, sekian, terima kasih. Bye-bye.